Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini, hari Khamis, kita mengadakan live ataupun secara langsung di aplikasi TikTok, yang mana pagi ini kita akan sambung kembali muzakarah kitab ni, kitab Risalah Kifayatul Mubtadi. Kitab ni membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kitab ini adalah kitab yang disusun ataupun dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Teluk Tuasik, Kedah, Darul Aman, insyaAllah. Jadi pagi ini kita akan bahas pada sifat Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu sifat yang keenam lah. Sifat yang keenam pada muka surat 13. Baik. Allah Ta'ala, yang ini keenam, yang ini sifat yang keenam, sifat Allah yang keenam. Sifat yang keenam daripada 13 sifat, daripada 13 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari serta beriman dan mengaku, yakni i'tiqad di dalam hati tiap-tiap mukallaf tersebut. Sifat yang keenam daripada 13 sifat yang berlaku di atas qaul yang muktamad, iaitu mengikut jalanan ulama tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu qaul yang muktamad 13 sifat. Manakala qaul yang masyhur 20 sifat yang berlaku di atas jalanan ulama tauhid, iaitu Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi kitab ni dia membahas 13 sifat mengikut tariq atau perjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik. Keenam, ini sifat yang keenam, wajib kita percaya. Wajib kita, ini wajib atas kita. Jadi wajib kita ni maknanya wajib syarak. Wajib ni banyak, wajib syarak, wajib akal, wajib aridi, wajib apa lagi? Wajib adat. Baik. Jadi ni wajib kita maknanya wajib wajib syarak. Dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala di atas melakukannya dan dijanji dengan siksa sekiranya kita meninggalkannya. Itu dipanggil wajib syarak. Maknanya syarak tekan atas kita, tekan kita, suruh mengajilah. Wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Baik, jadi wajib kita percaya. Jadi nak datang percaya tu dengan atas jalan belajar. Kena belajar dululah. Kalau tak belajar, macam mana nak tahu? Kalau tak tahu, macam mana nak percaya? Jadi dia datang kok belajarlah, belajar dulu, kemudian kita tahu, kemudian kita akan percayalah sebab kita dah tahu. Jadi kita tu siapa? Kita tu adalah tiap-tiap mukallaf. Kita tu tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf, itulah mereka yang berakal sampai umur
sampai seruan agama, sihat panca indera. Mereka yang mereka itu dipanggil mukallaf. Jadi wajib kita, yang ini wajib atas kita tiap-tiap mukallaf tu percaya ini beriman. Maknanya kena belajar dululah. Barulah datang tahu, kemudian barulah beriman. Sekadar beriman sahaja tak memadai sekadar percaya sahaja. Dan i'tiqad. I'tiqad tu maknanya berpegang teguh dalam hati ataupun mengaku dalam hati. Lepas percaya tu kena mengaku pula. Kena i'tiqad dalam hati tiap-tiap mukallaf tersebut. Percaya i'tiqad apa tu? Bahwasanya tetap, yakni pasti dan sabit, mesti. Dalam kurungan dia kata wajib, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala. Bila sebut wajib bagi Allah ni maknanya wajib akal. Kalau wajib kita, wajib syarak. Kalau wajib bagi ni wajib akal. Wajib akal. Wajib bagi Allah Ta'ala, yakni mesti bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan wahdaniyah. Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah. Erti wahdaniyah asa. Erti wahdaniyah adalah asa Allah Ta'ala. Asa Allah Ta'ala pada zatnya. Asa tu maknanya, kalau mudah cakapnya satulah. Satu Allah Ta'ala pada zatnya. Esa Allah Ta'ala pada zatnya. Maknanya zat Allah Ta'ala tu esa, satu. Dan esa pada segala sifatnya. Dan esa Allah Ta'ala tu pada segala sifatnya. Baik, nak dikehendaki di sini adalah sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala lah, iaitu yang 7 tu. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani Allah tu esa. Maknanya tiap-tiap satu jenis tu satu sifat. Qudrah satu, iradah satu, ilmu satu, hayat satu, sama' basar satu, basar satu, kalam satu. Maknanya tiap-tiap jenis tu ada satu saja. Itu dimaksudkan esa pada sifat, yakni sifat ma'ani Allah. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah, yakni pada pihak perbuatan Allah tu, pada pihak mengada dan meniada tu, itu yang esa tu. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah esa juga. Maknanya perbuatan Allah pada pihak mengadakan dan meniadakan sesuatu mungkin, itu dipanggil esa perbuatan tersebut. Maka esa Allah Ta'ala pada zatnya Allah itu ada mempunyai dua makna. Yang kata esa Allah Ta'ala pada zat tu ada dua makna. Ada dua pengertian, dua makna, dua maksud. Macam mana tu? Pertama daripada dua makna yang kata esa Allah pada zat tu. Makna yang pertama dia macam mana? Bahawasanya zatnya Allah itu tidak berkapuh. Yang kata esa Allah pada zat tu macam mana? Iaitu zat Allah tu tak berkapuh, yakni tak bercantum, atau tidak bersusun. Zat Allah itu tidak bersusun daripada dua juzuk. Ini sekurang-kurangnya dua juzuk lah, atau lebih, ataupun lebih daripada dua juzuk, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maknanya zat Allah tu, yang kata makna yang pertama, zat Allah Ta'ala tu esa tu macam mana? Yakni zat Allah tu tak berkapuh, tak bercantum, ataupun zat Allah tu tidak bersusun. Zat Allah tu tidak bersusun daripada dua juzuk, dua bahagian, ataupun lebih daripada dua. Inilah yakni yang kata zat Allah tidak berkapuh, atau zat Allah itu tidak bersusun daripada dua juzuk atau lebih tu. Inilah dikatakan tidak ada kam muttasil pada zatnya. Kam ni pedam. Kam ni bahasa Arab kadang-kadang makna berapakah, tapi di sini bukan makna berapakah. Di sini makna berbilang-bilang. Muttasil ni maknanya yang berhubung pada zatnya. Maknanya berbilang-bilang yang berhubung pada zatnya. Zat Allah tu tak berkapuh, tak bersusun. Kalau zat baharu, contohnya tubuh badan manusia ni, nampak, kalau tengok sekali nampak macam satu.
Tapi pada hakikat dia bukan satu. Zat kita ni bercantum, bercantum tangan, bercantum dengan kaki, bercantum dengan badan. Itu bercantum kita manusia ni ataupun makhluk lah. Mana bukti kata manusia itu berkapuh, bercantum, sehingga maknanya boleh dikerat, boleh dibelah, boleh dibahagi. Seperti mana kes-kes pembunuhan kan, orang bunuh orang, kerat orang 18, 15, 10. Itu menunjukkan kata kita manusia ini bercantum, berkapuh di antara beberapa juzuk bahagian. Jadi zat Allah ni bukan macam tu. Zat Allah ni bukan macam tu. Jadi itulah dikatakan tidak ada kam mutasil ataupun berbilang-bilang yang berhubung pada zatnya zat Allah. Baik. Itu dimaksudkan dengan kam mutasil pada zat, iaitulah tidak ada berbilang-bilang yang berhubung pada zatnya Allah. Itu makna yang pertama yang mengatakan yang kata asa Allah pada zatnya. Kemudian kedua daripada dua makna yang kata zatnya Allah itu esa tu. Makna yang kedua, iaitulah tidak ada zat yang lain. Tidak ada zat yang lain menyamai, menyerupai, semacam dengan zatnya Allah. Maknanya tidak ada zat yang lain yang serupa macam zat Allah. Tu makna yang kedua. Inilah yakni yang kata tidak ada zat yang lain yang menyamai dengan zat Allah tu. Inilah dikatakan tidak ada kam munfasil pada zatnya Allah. Kam ni maknanya berbilang-bilang. Munfasil bercerai pada zatnya Allah. Maknanya tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Itu maksudnya. Baik. Jadi ada dua makna lah. Yang kata zat Allah itu esa tu ada dua makna. Makna yang pertama zat Allah itu tidak berkapuh ataupun tidak bersusun. Makna yang kedua, tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Tu ada dua makna. Itulah dikatakan esa Allah pada zatnya. Baik, habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan esa Allah Ta'ala pada segala sifatnya, dan esa Allah, yakni satu Allah, satu Allah ataupun esa Allah Ta'ala itu pada segala sifatnya Allah itu ada mempunyai dua makna. Yang tadi esa Allah pada zatnya ada dua makna. Yang ni pula esa Allah pada segala sifatnya itu ada dua makna juga. Dikehendaki segala sifat di sini adalah sifat ma'ani saja, iaitu qudrah sampai kalam itulah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada dua makna. Pertama daripada dua makna yang kata esa Allah pada segala sifat tu macam mana? Bahawasanya segala sifat Allah Ta'ala itu satu kesemuanya. Maknanya tiap-tiap satu jenis tu satu, tiap-tiap satu jenis tu satu. Tu maksud esa. Maknanya di sini sifat di sini ada sifat ma'ani sahajalah. Contohnya seperti kudrah ada satu, iradah ada satu, apa lagi, ilmu ada satu, hayat ada satu, basar ada satu, sama ada satu, kalam ada satu. Maknanya tiap-tiap jenis, satu jenis sifat ma'ani itu ada satu saja. Itu dimaksudkan esa Allah Ta'ala pada sifat dah. Pada sifat dah. Kesemuanya sifat tadi itu tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang pada satu-satu sifat itu. Pada satu-satu sifat itu. Contoh dia seperti satu kudrah. Contohnya seperti satu kudrah. Satu kudrah, satu iradah. Kudrah tu ada satu. Satu iradah tu ada satu.
satu ilmu. Ilmu tu ada satu. Dan lain-lainnya. Satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Maknanya tiap-tiap jenis tu ada satu-satu saja. Dia tak lebih. Dia tak ada kudrah sampai 3, 4. Dia tak ada sama' ada 3 sampai 4, 5, 6 dan sebagainya. Maknanya tiap-tiap jenis tu satu sahaja. Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Tiap-tiap jenis satu sifat tu tak berbilang-bilang. Contohnya seperti 2, 3 kudrah. Kudrah ada sampai 2, 3. Tidak berbilang-bilang. Kudrah satu saja. Dia tak ada 2, dia tak ada 3, dia tak ada 4. 2, 3. 2, 3 kudrah, 2, 3 iradah. Dan lain-lainnya 2, 3 hayat, 2, 3 sama'. Tidak berbilang-bilang. Inilah yang dikatakan esa pada sifat Allah Ta'ala tu, yang makna yang pertama tu. Dikatakan tidak ada kam muttasil, berbilang-bilang yang berhubung ataupun yang berhimpun pada segala sifatnya. Maknanya tiap-tiap satu jenis sifat tu satu kudrah, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Itulah dikatakan tidak ada kam muttasil, berbilang-bilang yang berhimpun, yang berhubung pada segala sifat. Qala musannif, kedua, yakni makna yang kedua yang kata esa pada sifat tu, esa pada segala sifat Allah tu. Makna yang kedua. Tadi makna yang pertama. Ini makna yang kedua pula. Apa dia? Tidak ada sifat yang lain. Tidak ada sifat yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala lah, yang menyerupai, yang sama, yang serupa sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak ada orang lain yang serupa sifat dia macam sifat Allah. Itu maksud dia. Lebih-lebih lagi lah pada pihak boleh mengadakan sesuatu, yakni sesuatu mungkin, atau meniadakan sesuatu, yakni sesuatu mungkin. Maknanya tidak ada orang lain yang ada sifat serupa dengan sifat Allah. Lebih-lebih lagi pada pihak mengadakan dan meniadakan sesuatu tu. Hanya Allah Ta'ala sahaja ada sifat tu, orang lain tak ada. Itu maksud dia. Bahkan kudrah iradah Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dan meniadakan sesuatu. Orang lain tak ada. Orang lain tak ada sifat kudrah, sifat iradah yang mengadakan dan meniadakan sesuatu. Hanya sifat Allah Ta'ala sahaja yang ada. Pada pihak mengadakan dan meniadakan sesuatu tersebut. Itu dimaksudkan makna yang kedua, yang pada kata esa Allah pada sifat dia. Inilah yang kata tidak ada sifat yang lain yang menyerupai sifat-sifat Allah tu, dikatakan tidak ada kam munfasil. Kam munfasil, yakni berbilang-bilang yang bercerai pada segala sifat. Pada segala sifat. Tu maksud dia. Kam munfasil ini berbilang-bilang yang bercerai pada segala sifat Allah. Dia ada dua makna tadi. Ni makna yang kedua lah. Makna yang pertama kita bicara tadi. Makna yang kedua. Makna yang pertama tadi apa dia? Tidak satu jenis sifat tu satu sahaja. Kudrah satu, dia tak ada 2, 3. Iradah satu, dia tak ada 2, 3, 4. Ilmu satu, dan seterusnya lah sampai kalam lah. Tiap-tiap jenis tu, tiap-tiap jenis sifat tu ada satu saja. Tu dipanggil kam muttasil. Yang kedua pula, tidak ada yang lain yang serupa. Tidak ada sifat yang lain yang serupa dengan sifat Allah pada pihak mengadakan, lebih-lebih lagi pada pihak mengadakan dan meniadakan sesuatu tu. Tu ada dua makna. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan esa Allah Ta'ala, yakni satu Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Maknanya lepas dua dah. Kita bahas dua dah, iaitu esa Allah pada zat dia, ada dua makna. Esa Allah pada segala sifat dia, ada dua makna.
Yang ni pula esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan Allah lah. Ini pada pihak menimbulkan sesuatu daripada tiada kepada ada, dan menghilangkan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu daripada ada kepada tiada. Baik. Yang kata esa pada perbuatan tu macam mana? Iaitu tidak ada orang lain, tidak ada orang lain ataupun benda lain yang menolong Allah Ta'ala pada mengadakan atau meniadakan sesuatu. Yakni mengubah sesuatu. Allah Ta'ala nak cipta alam ini, dia tak perlukan orang lain. Allah Ta'ala nak cipta alam ini, bumi ini, langit ini, dan apa-apa sajalah makhluk. Allah Ta'ala tak perlukan pertolongan orang lain. Allah Ta'ala tak berhajat kepada orang lain. Itu dikatakan esa Allah pada perbuatannya. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan, yakni menjadikan, menimbulkan atau meniadakan sesuatu makhluk itu, sesuatu mungkin itu. Hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja tu. Maknanya yang menimbulkan makhluk, yang meniadakan makhluk tu semua perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Perbuatan yang lain tu tak ada. Tu dimaksudkan dengan esa Allah pada perbuatan. Inilah yang kata tidak ada orang lain atau benda lain yang menolong Allah Ta'ala pada mengadakan atau meniadakan sesuatu tu. Inilah dikatakan tidak ada kam muttasil. Kam muttasil iaitulah berbilang-bilang, muttasil berhubung pada segala perbuatan. Tak ada berbilang-bilang yang berhubung pada perbuatan. Baik. Itu makna yang makna esa Allah pada perbuatan. Baik, maka makna esa Allah Ta'ala itu ternapi 5 kam. Maka keseluruhannya yang kata makna esa Allah, satu Allah Ta'ala itu ternapi 5 kam. Yang tadi ternapi kam ternapi kam muttasil dan ternapi kam munfasil pada zat. Yang kedua ternapi kam muttasil dan ternapi kam munfasil pada sifat. Dan yang ketiga ternapi kam muttasil pada perbuatan. Jadi semua jumlah dia ternapi 5 kam. Keseluruhannya ternapi 5 kam. Itulah dikatakan esa Allah Ta'ala. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita, yakni wajib atas kita, dengan maksud wajib syarak, wajib atas kita ni tiap-tiap mukallaf percaya, beriman. Jadi atas jalan belajarlah, kena belajarlah dulu. Innamal ilmu bita'allum, belajar sehingga boleh percaya. Dan wajib kita mukallaf percaya dan i'tiqad, yakni mengaku dalam hati ataupun berpegang teguh dalam hati, tidak sama sekali, yakni tak ada atau tidak sama sekali, dalam kurungan dikata mustahil, tidak sama sekali di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan bagi wahdaniyah tadi. Allah Ta'ala tu tak ada sama sekali lawan bagi wahdaniyah tu, iaitu lawannya, lawan wahdaniyah tu apa dia? Berbilang-bilang tu. Berbilang-bilang tu di atas Allah tak ada sekali-sekali, tak ada sekali-kali, tak ada sama sekali. Di atas Allah tu berbilang-bilang, tak ada sama sekali. Berbilang-bilang pada zatnya, atau pada segala sifatnya, atau pada segala perbuatannya, tak ada sama sekali. Kena i'tikad macam tu. Kena i'tikad macam tu. Kata perkara mustahil itu apa dia? Berbilang-bilang Allah pada zatnya, pada sifat dan pada perbuatan, tidak ada sama sekali pada Allah Ta'ala. Tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Kena i'tikad macam tu.
Dalil ini bermula dalil, bermula dalil di atas dalil ni percaman bukti. Di atas yang demikian itu kata Allah Taala tu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan dan tak berbilang-bilang tu. Mana ada dalil? Firman Allah Taala, wa ilahukum ilahun wahid. Ini dia panggil dalil naqli, dalil yang diambil daripada ayat Quran. Artinya bermula Tuhan kamu itu yang ini termasuk Tuhan orang kafir juga sama. Tuhan kita, Tuhan orang kafir sama. Tuhan yang esa. Bermula Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang esa, yakni esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Atau dalil atau ni kita panggil ataf ikhtiar, boleh pilih nak ambil dalil wa ilahukum wa ilahun wahid pun boleh, ataupun sekurang-kurangnya dalil akli, dalil akal, atau dalil atas demikian itu kata Allah tu esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan tu, dan tidak berbilang-bilang tu. Baharu alam ini, jadi baharu alam ini menunjukkan Allah tu esa pada zatnya, Allah tu esa pada sifatnya, Allah tu esa pada perbuatannya. Jadi alam inilah dalil. Sekurang-kurang dalil ijmali alam ini. Kita kena buat dalil dengan alam ini. Kalaulah Allah tu tak esa, macam mana nak ada alam ini? Kalau Allah tu ada sampai 2, 3, macam mana lah nak ada alam ini? Pasti berlaku masalah sekiranya Tuhan tu banyak. Kalau Tuhan tu ada banyak, pasti berlaku masalah. Baik, jadi nak jadi alam ini kena Tuhan tu satu. Satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada perbuatan. Kalau Tuhan tu tak satu, tak esa, maka alam ini pun tak boleh ada, kerana akan berlaku masalah di situ. Jadi kita buat dalil dengan alam ini dipanggil dalil akal. Kalaulah Tuhan tu tak esa, maka alam ni pun tak ada, jadi masalah habis. Sebab Tuhan tu jadi banyak, tu mustahil lah atas Allah. Allah tu berbilang-bilang, mustahil. Itulah sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan sifat Allah wahdaniyah. Jadi secara kesimpulannya kita kena mengaku, kita kena percaya, kena i'tiqad dalam hati. Ada 3 lah perkara. Yang pertama, kena i'tiqad Allah tu wahdaniyah, esa pada zat dengan 2 makna, esa pada sifat dengan 2 makna tadi, dan esa pada perbuatan dengan 1 makna. Dan kita kena berdalil, dan kita kena i'tiqad juga Allah tu tak berbilang-bilang pada zat, tak berbilang-bilang pada sifat, tak berbilang-bilang pada perbuatan. Dan lagi satu, kita kena berdalil. Dalil iaitu sama ada dalil naqli wa ilahukum ilahun wahid, ataupun kena berdalil dengan dalil akal, iaitulah baharu alam ini. Supaya nak melepaskan kita daripada dikatakan muqallid. Muqallid ni orang yang ikut orang buta-buta macam tu. Orang tanya Tuhan ni wahdaniyah tak? Dia kata wahdaniyah. Tahu mana dalil? Dia kata tok guru dia kata wahdaniyah, dia pun wahdaniyah juga. Macam tu dosa lagi tu, berdosa lagi. Khilaf ulama, ada yang mengatakan kafir, yang tu qaul yang lemah. Mengatakan orang kata macam tu kafir, tak ada dalil, hanya ikut orang semata-mata. Dan setengah ulama mengatakan berdosa yang tak sehingga-hingga. Jadi supaya nak melepaskan kita daripada perkara tersebut, kita kena berdalil. Supaya kita ni bukan orang muqallid, orang yang ikut orang semata-mata. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan sifat wahdaniyah, esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, dan esa Allah pada perbuatan. Mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak kefahaman dan sedikit sebanyak berdapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala,
Yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.